Tan Sri Muhyiddin mencadangkan supaya diadakan pilihan raya dalam keadaan dalam masa yang terdekat, iaitu dijangkakan Parlimen akan beliau bubarkan pada 30 hari bulan Oktober dan tempoh kempen adalah selama seminggu saja. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Tok, untuk hari ini maksudnya apakah status terkini kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam kerajaan? Okey, seperti mana yang kita sedia tahu bahawa 3 ahli parlimen daripada Barisan Nasional secara tidak langsung telah menyatakan melalui kenyataan-kenyataan media mereka mengatakan bahawa mereka tidak lagi menyokong Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan mahukan supaya UMNO keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional, iaitu Datuk Seri Nazir Aziz, Tan Sri Tengku Razali, begitu juga dengan Datuk Seri Najib 2 hari sudah. Jadi ini secara tidak langsung menyebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun kehilangan sokongan majoriti ahli parlimen, iaitu kalau kita tahu bahawa sebelum ini sokongan beliau ialah sebanyak 113 kursi, sekarang sudah pun tinggal hanya 110 kursi. Itu belum lagi masuk ahli-ahli parlimen Barisan Nasional yang peringkat awalnya akan bermesyuarat, MT UMNO akan bermesyuarat pada hari Sabtu ni, sudah dipindah kepada hari Selasa depan untuk memutuskan sama ada mereka akan terus bersama dengan PPBM di dalam Kerajaan Perikatan Nasional ataupun tidak. Okey. Senario terkini ada beberapa kemungkinan yang bakal berlaku, tuan-tuan, disebabkan pandemik COVID-19 ini, okey. Bagi mengelakkan apa yang dipohon oleh Tan Sri Muhyiddin, amat mengejutkan saya hari ini maklumat yang saya terima. Tan Sri Muhyiddin mencadangkan supaya diadakan pilihan raya dalam keadaan dalam masa yang terdekat, iaitu dijangkakan Parlimen akan beliau bubarkan pada 30 hari bulan Oktober dan tempoh kempen adalah selama seminggu saja, Namun begitu, saya yakin bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong ada kemungkinan besar akan menolak permintaan Muhyiddin Yassin ini. Maknanya saya yakin bahawa apa yang dipohon oleh Muhyiddin akan ditolak dan sebaliknya tuanku mungkin akan menggunakan option lain yang mungkin ada, di mana ada kemungkinan besar akan diwujudkan sebuah kerajaan sementara. Saya nampak usaha ke arah itu sudah perinci, dan boleh saya katakanlah sekarang ni semua orang dah tahu. Jadi hampir pasti Yang Berhormat Mulia Tengku Razali akan ditabalkan sebagai interim Prime Minister ataupun Perdana Menteri sementara, dan beliau juga dijangka akan melantik menteri-menteri sementara juga ataupun interim minister yang akan berkhidmat selama mana tempoh interim Prime Minister. Maknanya kalau tuanku lantik selama 3 bulan, maka interim minister juga akan berlaku juga kuasa mereka ni selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya tempoh 3 bulan itu COVID masih lagi belum pulih, ada kemungkinan besar tempoh interim Prime Minister ni akan dilanjutkan. Begitu juga dengan tempoh interim minister di bawah Yang Berhormat Mulia Tengku Razali ini. Ya. So Datuk, baru-baru ni saya ingat sehari 2 yang lepas lah. Ya. Datuk masa di Melaka. Ya. Ada menyatakan tentang kerajaan perpaduan tu. Boleh kerajaan perpaduan. Okey. Tolong jelaskanlah apa maksud dia. Okey. Salah satu sebab kenapa hari ini kita berhadapan dengan kemelut politik yang
serabut lah, menyerabutkan ini, ya. Salah satunya ialah kerana nafsu serakah ahli-ahli politik ni untuk berkuasa lah. Ini realiti yang kita kena terima. Tak kira lah siapa pun. Tetapi banyak masalah yang dihadapi oleh negara ni berpunca daripada kegagalan untuk kita mempunyai sebuah kerajaan yang stabil. Dan apabila kerajaan itu tidak stabil, maka ianya membuka ruang kepada ahli-ahli politik untuk mencuba nasib bagi menggantikan kerajaan tersebut. Bermula daripada kerajaan Tun Dr. Mahathir yang tidak stabil, yang penuh dengan pelbagai masalah selama tempoh 22 bulan, kemudian diikuti oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin 8 bulan, mungkin akan menjadi Perdana Menteri terpendek dalam sejarah, iaitu hanya lebih kurang dalam 9 bulan. Dan ini membuka ruang kepada cubaan undi tidak percaya, ini membuka ruang kepada banyak perkara. Jadi salah satu cara, salah satu kaedah yang mungkin difikirkan oleh kita punya sistem pemerintahan diraja, maknanya raja-raja Melayu ni, kalau kita nak wujudkan kerajaan sementara ni, kita mahukan kerajaan yang boleh fokus kepada ekonomi, boleh fokus kepada menyelesaikan masalah negara berhubung wabak COVID-19 ni. Jadi untuk kita pastikan semua pihak mengambil bahagian, semua pihak memberikan kerjasama, maka perlu diwujudkan sebuah kerajaan yang merangkumi semua parti-parti politik besar di dalam negara ni. Maknanya mereka-mereka yang mempunyai jumlah kursi di dalam parlimen yang signifikan, mereka perlulah diberikan tempat di dalam kerajaan ini. Jadi ada kemungkinan besar, saya menjangkakan, ini lebih kepada pandangan, pandangan dan apa yang saya rasa mungkin bakal berlaku. Ada kemungkinan besar satu kerajaan yang dipimpin oleh Tengku Razali ini akan ada kepimpinan UMNO, maknanya ada menteri UMNO di dalamnya, akan ada menteri PPBM di dalamnya, akan ada menteri daripada PAS di dalamnya, akan ada menteri daripada DAP di dalamnya, daripada MCA di dalamnya, ada menteri daripada Amanah di dalamnya, daripada MIC di dalamnya, daripada GPS di dalamnya, mungkin daripada warisan di dalamnya. Jadi kita akan akomodir semua. Ini saya menggambarkan bahawa ada kemungkinan besar kita akan ada sebuah kerajaan yang terdiri daripada parti-parti politik utama di dalam negara ni. Jadi secara tidak langsung, ianya akan menghentikan polemik politik. Tidak akan ada percekaran, kerana Perdana Menteri interim ni kita tak boleh buat undi tak percaya ke atas dia. Tidak ada orang boleh buat bantahan dan sebagainya, kerana beliau hanya bertindak di bawah kuasa Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maknanya kalau kita membantah ni samalah macam kita membantah Kebawah-Duli, kan? Dan rakyat Malaysia ni tak kiralah kaum apa, Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, mereka ni biasanya mereka ni patuh kepada Kebawah-Duli. Jadi saya yakin bahawa insya-Allah walaupun mungkin sukar bagi orang-orang bawahan UMNO ni nak terima sebuah kerajaan yang dalamnya ada DAP, tapi saya nak beritahu bahawa ini bukan kerajaan seperti mana biasa. Ini adalah sebuah kerajaan ketika berlakunya sesuatu krisis, dan kerajaan ini bersifat sementara. Maknanya sementara nak berhadapan dengan COVID ni, berhenti dulu politicking ni, fokus kepada pentadbiran negara, tangani COVID. Begitu juga dengan pastikan ekonomi Malaysia ni tidak terus lumpuh akibat daripada PKP kali kedua ni. Kita tangani dulu perkara-perkara ini, barulah kita berhadapan dengan pilihan raya umum. Mana masa bila kita berhadapan dengan pilihan raya umum tu, ketika itulah setiap parti politik akan bertanding berdasarkan kehendak mereka. Kalau katakan pilihan raya nanti
UMNO mengambil keputusan untuk bersama dengan BN dan bersama dengan PAS, maka dia akan kembali menjadi BN dan Muafakat Nasional. Kalau ketika itu UMNO mengambil keputusan untuk bersama dengan PKR, maka dia jadi dengan PKR. Kalau UMNO mengambil keputusan untuk bersama dengan PPBM balik, maka dia akan jadi begitu. Tetapi buat masa ni apa yang diputuskan oleh baginda tuanku, kita terimalah. Kalau kita tak nak dengar cakap raja kita ni, kita dengar cakap siapa ni. Itu pentingnya. Jadi, okay.